Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara akan berlangsung pada 2 Mac 2023. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota berkenan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-49 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik berkenan berangkat menghadiri Majlis Doa Kesyukuran. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara akan berlangsung pada hari Khamis 9 Syakban 1444 Hijrah bersamaan dengan 2 Mac 2023 di bangunan Dewan Majlis. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan pengurniaan titah sebagai bermulanya mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Dibantu oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Perkemerjaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan Yang Mulia Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat tahun ini akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang 2023 Perbekalan 2023-2024 melalui 3 peringkat sebelum ianya dapat diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2023. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara memasuki usianya 19 tahun sejak penubuhan semula pada tahun 2004 telah menjadi satu platform kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara sebagai wakil kepada suara rakyat di dalam mengetengahkan isu-isu nasional dan membahaskan perkara-perkara utama yang strategik di dalam meneliti dan menyumbangkan idea-idea kepada polisi serta dasar-dasar kerajaan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara seramai 34 orang adalah terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah negara Brunei Darussalam. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi persidangan sesi pagi dan 10.50 malam bagi persidangan sesi petang. Laporan harian juga boleh dibaca melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan berangkat menghadiri majlis sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-49 tahun. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri itu berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadi Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Bin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Di Galeri Pesambah di East Wing Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia berkenan memotong kek puja usia dan menerima kad sembah ucapan daripada Jabatan Perdana Menteri dan pesambah daripada 12 agensi yang terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan tinggi dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Turut hadir Yang berhormat Pihin Orang Kaya Lela Setia Bakti Diraja Datuk Lela Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Lela Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Sepaduka Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Lela Setia Bakti Diraja Datuk Lela Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dan Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ano yang masa Dallas Wedding? Yang diketuai oleh Keterangan sinopsis. Sendiri buat? Okey. Mainannya ialah semuanya ialah kayu. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet bagi majlis santap. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa kesyukuran oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Maznan bin Haji Yusof, pemangku timbalan mufti kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia, Jabatan Perdana Menteri memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurniakan kesihatan, umur panjang dan kesejahteraan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia dan juga kerabat diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah petang tadi berkenan berangkat menghadiri majlis doa kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-49 tahun. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah selaku Sekretariat Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim Dana. Majlis diadakan di Dewan An-Nora, Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof,
Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana, dan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Pengisian majlis termasuk bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Juga hadir Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta Ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana. Sambutan Isra' dan Mi'raj sentiasa menjadi tradisi dalam memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang perlu dijadikan iktibar. Kita ikuti sorotan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara 1444 Hijrah. Kemampuan negara mendepani ujian wabak COVID-19 dan pelbagai varian amatlah disyukur. Kunci kepada semua ini tidak lain kerana kita tidak pernah mencuaikan ibadat kepada Allah. Bukan sahaja ibadat khusus seperti sembahyang, malah juga merangkumi segala amal kebajikan berupa mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesi konsultasi Skim Persaraan Kebangsaan SPK akan dibukakan kepada orang ramai mulai esok. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Tabung Amanah Pekerja TAP hari ini mengadakan sesi konsultasi Skim Persaraan Kebangsaan SPK secara tertutup bagi ahli berumur 50 ke 59 tahun. Sesi akan dibukakan kepada orang ramai mulai esok 21 Februari hingga 21 Mac 2023 di Dewan Sepakat 4 Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ahli-ahli yang berumur 50 ke 59 tahun disaran untuk membuat tempahan awal slot konsultasi.
Antara yang hadir bagi menyaksikan pendekatan TAP yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAP. Semasa sesi konsultasi ini, para ahli diterangkan mengenai manfaat-manfaat simpanan SPK serta perkiraan anuiti bulanan SPK yang akan diterima semasa bersara nanti. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan ahli-ahli lembaga TAP. Melalui sesi konsultasi ini, saya mengetahui SPK ini lagi fleksibel, yang mana pengeluaran jua dibolehkan untuk home renovation, pengeluaran umur sawal 45 tahun dan jua bulanan yang lagi tinggi setelah 60 tahun. Selepas menghadiri konsultasi SPK ini, saya diberikan maklumat yang lebih terperinci mengenai simpanan saya dan jumlah anuiti bulanan yang akan saya terima. SPK ini lebih menjamin masa depan yang lebih cerah dan lebih pendapat nanti setelah berpension mendapat pendapatan yang lebih tinggi bandingkan skim yang lama. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet mengadakan majlis penyerahan kunci bagi bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan yang terletak di Kampung Batu Apoi, Mukim Batu Apoi, daerah Temburong. Projek pembinaan semula tersebut adalah selaras dengan rancangan jangka panjang Kementerian Pendidikan untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang lebih kondusif dan berkualiti. Majlis penyerahan kunci berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Bangunan sekolah tersebut menggantikan bangunan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar yang asal dibina sekitar tahun 1984. Turut hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keramaian dianggarkan dalam 1,200 pelajar. Tapi pada masa ini sekolah hanya mempunyai 711 orang pelajar. Dengan kemudahan yang telah disediakan, diharap akan dapat lagi melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan akan dapat meningkatkan pencapaian Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong dari segi akademik dan juga aktiviti co-curriculum. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah satu pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kekal teguh berdakwah meskipun selepas berdepan dengan beberapa kejadian termasuk wafatnya isteri tercinta iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga bapa saudara baginda Abu Talib. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas sambutan Isra' dan Mi'raj bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya. Sambutan kelolaan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam diadakan petang tadi di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Ceramah bertajuk Menghayati Hikmah Isra' dan Mi'raj disampaikan oleh Dr. Nazirul Mubin bin Ahad, Pensyarah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Selain dari menyemarakkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, majlis bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara pegawai-pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Terus sahaja naik ke atas langit. Adakah kita ni pernah terfikir akan persoalan ini? Majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib dan isya berjemaah, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran serta riadah berbasikal semangat Hari Kebangsaan antara acara yang akan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media mengenai persediaan sambutan berkenaan petang tadi. Sidang media yang turut mengongsikan tema dan logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 itu diadakan di Dewan Citra, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Sidang media dipengerusikan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pinaji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang pencipta logo dan juga penyampaian poster sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 kepada wakil-wakil setiap kementerian. Wakil Kementerian Pertahanan. Upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 Khamis ini bakal menyaksikan pelibatan hampir 900 orang belia menjayakan persembahan pada tahun ini. Penyertaan mereka mencerminkan semangat kenegaraan dan perpaduan antara rakyat dan penduduk di negara ini. Seperti sambutan pada tahun lalu, penglibatan generasi belia jelas kelihatan dalam semua aspek upacara termasuk perbarisan lalu, persembahan dan pembacaan ikrar jelas menjadi cerminan sifat positif diri belia. Sebagai aset negara dan pemangkin kecemerlangan pembangunan masa depan, penglibatan para belia dari pelbagai latar belakang mencerminkan semangat cintakan negara serta jati diri untuk membawa negara maju ke hadapan dalam menjayakan wawasan Brunei 2035. Alhamdulillah, memang rasa bersyukur dan berbanggalah kerana diberi peluang lagi sekali untuk menyertai untuk contribute to Hari Kebangsaan. Alhamdulillah, sangat-sangat teruja dan berbesar hati kerana dapat menyertai pasukan ikrar pada tahun ini. Perasaan saya sangat gembira kerana banyak belia-belia, student and kementerian-kementerian pun ikut involve menjayakan persembahan ini. Kesejahteraan dan kebajikan para peserta yang terlibat dalam sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan telah tetap menjadi keutamaan jawatan kuasa sambutan termasuk dalam penyediaan makanan dan minuman. Pagi tadi, kru RTB berkesempatan meninjau lebih dekat penyediaan dan pengagihan makanan di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tahun ini, sebanyak 14 buah syarikat penyaji dan pembekal makanan diluluskan bagi menyediakan sekitar 24,000 makanan dan minuman sejak latihan diadakan pada 11 Februari lalu sehingga acara kemuncak. Pada hari kemuncak nanti, penyediaan makanan dan minuman akan bermula pukul 6.30 pagi di 4 lokasi yang ditetapkan iaitu kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 2 tempat di kawasan Lapau dan kawasan berdekatan Tamu Selera. Memang kami nasihatkan supaya kalau dapat penjaga penuntut-penuntut ni mengambil makanannya dengan awal, especially on hari kemuncak, untuk mengambilnya awal supaya student-student dapat makan awal tu kepada penuntut-penuntut juga selepas makan, memastikan sama-sama tani menjaga kebersihan juga tempat tani itu, membuang di tempat yang yang disediakan juga. Juga bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, kita kongsikan keazaman rakyat dan penduduk bumi Darussalam ini agar negara terus aman dan makmur. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Semoga negara terus membangun menuju masa depan yang lebih gemilang. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Semoga matlamat-matlamat negara 2035 akan tercapai dengan jayanya. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39.
30 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam UBD telah dianugerahkan beasiswa daripada Hengi Industries Sdn Bhd. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan perjanjian beasiswa berkenaan di Dempaya Brunei, Jerudong. Penandatanganan perjanjian beasiswa disaksikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Chen Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutif Hengi Industries. Juga hadir Tuan Yang Terutama Wang Haito, Charge the Affairs Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam. Penganugerahan tersebut merupakan kumpulan ke-10 UBD menerima beasiswa di bawah program beasiswa kejuruteraan kimia dan pemprosesan. Acara diteruskan dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU bagi program kerjasama antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Hengi Industries. Menandatangani bagi pihak Hengi Industries Ketua Pegawai Eksekutif, manakala IBTE diwakili oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Program tersebut menawarkan diploma kawalan dan otomasi kejuruteraan bagi pelajar IBTE. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 101 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. 3 individu dan 7 buah syarikat dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM3,300 kerana didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12 Akta Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 Miscellaneous Offences Act Penggal 30 kerana membuang sampah di tempat awam dan laluan awam. Nama-nama individu dan syarikat-syarikat yang dikeluarkan kompaun dalam operasi tersebut ialah Pelangi Merah Sdn Bhd, Atik Enterprise, Suntek Enterprise, Willy Ebdani Santiago, Buya Khan, Pekir Semari, Live Teknologi Sdn Bhd, Jane Rose Cabangan Rose, Dab Sdn Bhd, Mosul Enterprise dan Sin Kuhen Department Store. Individu-individu dan syarikat-syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing ke bahagian keuangan tingkat 3 bangunan jabatan bandaran Bandar Sri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Dalam operasi itu juga 12 kenderaan terbiar telah dikenal pasti bagi tujuan untuk dikuatkuasakan melalui projek kebangsaan bagi menangani isu kenderaan terbiar atau lebih dikenali sebagai AVNP. Operasi sepadu tersebut dilaksanakan sejak 1 Februari lalu melibatkan Agensi Penguatkuasa Undang-Undang, Jabatan Bandaran Bandar Sri Begawan, Jabatan Kesihatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan yang dilaksanakan di kawasan Kampung Telanai, Kampung Bunut dan sekitar Gadong. Dalam operasi yang sama, Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati sebuah bangunan di Kampung Telanai telah gagal mematuhi di bawah Akta Piawaian Keselamatan Kebakaran dan Keperluan Garis Panduan Bangunan 2022. Manakala Jabatan Kesihatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan mendapati 2 bangunan di Kampung Telanai adalah dalam keadaan kotor yang boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar dan berpotensi untuk menjadi tempat pembiakan penyakit berjangkit bawaan vektor jika tidak ditangani segera oleh pihak pengurusan bangunan. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat mengenai pelanggaran akta tersebut, orang ramai boleh menghubungi talian eDarussalam 123, email
info@123.gov.bn, laman sesawang www.123.gov.bn, talian WhatsApp 8333 dan hotline bahagian penguatkuasaan undang-undang 7291122. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kini membukakan kemasukan bagi bulan Ogos sepenuh masa sehingga 13 Mac 2023. Borang permohonan dan maklumat program yang ditawarkan boleh diperoleh melalui laman sesawang ibte.edu.bn/tvecas atau email tvecas@ibte.edu.bn. IBTE juga akan mengadakan hari terbuka secara serentak di kesemua kampus pada 8 Mac, 9 dan 11 Mac 2023 dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan sebelah petang mulai 2 petang hingga 4 petang. Kumpulan KGA SC5 muncul juara dalam kejohanan dart terbuka anjuran temburung darters bersama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Daerah Temburong. Kejohanan berlangsung semalam di Dewan Kemasyarakatan Kampung Ratai, Mukim Bokok, Daerah Temburong. Naib juara kumpulan The Amazing KBTSJ dan tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Salkan dari Lawas. 90 peserta mengikuti pertandingan selama 3 hari. Pada tahun ini, pertandingan juga disertai oleh peserta dari negara jiran Limbang dan Lawas. Pertandingan dart antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara daerah-daerah dan masyarakat di samping menarik minat golongan remaja untuk menyertai sukan dart.